الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah rahmah dan izin daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih dikurniakan dengan kesempatan masa dan juga waktu. Mudah-mudahan masa dan waktu yang masih Allah kurniakan kepada kita maka dapat dipergunakan terutama dalam kita meneruskan apa yang telah pun menjadi suatu kewajipan ataupun tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan dan juga masa yang ada itu dan ketika mana kita menggunakan waktu itu untuk kita melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengharapkan agar ada di antara amalan-amalan ataupun kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan akan diterima sebagai suatu amal yang soleh insya-Allah. Baik, jadi pada malam ni kita nak berkongsi sebahagian lagi daripada beberapa persoalan yang berkaitan dengan nikmat-nikmat syurga yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh menurut pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi sebagaimana yang terdapat dalam tafsir yang dinamakan sebagaimana Mafatihul Ghaib. Baik, kita menyambung pada malam ni berkaitan dengan persoalan di antara nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk syurga ialah persoalan makanan dan minuman. Itu di antara apa yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam menceritakan tentang di antara nikmat-nikmat syurga selain daripada yang telah pun kita ceritakan sebelum daripada ini, bagaimana digambarkan syurga tadi penuh dengan keindahan, terdapat dalamnya beberapa sungai yang mengalir untuk menambah lagi keindahan dia, kemudian ada lagi pokok-pokok ataupun tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Maka di samping itu, di antara perkara yang menjadi nikmat bagi penduduk syurga ialah makanan dan minuman. Lalu berdasarkan kepada penulisan yang kita gunakan sebagai rujukan ini, maka disebut oleh penulis perbahasan berkenaan dengan tajuk ini akan dibahagikan kepada dua huraian. Pertama menghuraikan tentang makanan syurga dan kedua menghuraikan tentang minuman yang diminum oleh penduduk ataupun ahli syurga. Baik, jadi yang pertama kita mengambil persoalan yang berkaitan dengan makanan yang disebut sebagai makanan golongan ahli syurga. Lalu perbincangan mengenai makanan dan minuman yang terdapat dalam syurga ini meliputi beberapa persoalan makanan contohnya dan serta contohnya dan hikmah makanan tersebut sebagaimana yang digambarkan oleh Al-Quran sebagai hidangan kepada penghuni syurga. Jadi persoalan yang nak dibawa ataupun yang nak dizahirkan dalam perkara ini berkaitan dengan persoalan maknanya jenis makanan serta contoh dan hikmah kenapa ada makanan itu mana kata diberikan kepada penduduk syurga sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quran dan ditafsirkan oleh para ulama berkaitan dengan ayat-ayat yang menyebut tentang perkara yang tersebut. Baik. Kemudian Ar-Razi
mengklasifikasikan makanan yang terdapat dalam syurga kepada dua kategori. Jadi apa yang difahami oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi daripada ayat-ayat yang menceritakan tentang persoalan makanan dalam syurga, maka dia kata boleh kita bahagikan makanan dalam syurga ni dia ada dua jenis. Ada dua sifat, ada dua bentuk, ada dua kategori. Pertama, yang disebut sebagai makanan yang dimakan berasaskan kepada pilihan manusia. Pertama tu ada makanan yang Allah beri pada ahli syurga tapi berdasarkan kepada sifat, maknanya pilihan. Berdasarkan kepada sifat pilihan. Seperti mana? Seperti buah-buahan. Bukankah dalam Quran Allah menceritakan beberapa persoalan yang berkaitan dengan makanan, antara yang Allah kata wa fakihatin, dan buah-buahan. Maka buah-buahan itu menggambarkan makanan yang berasaskan kepada pilihan. Dan yang kedua, makanan yang dimakan kerana keinginan. Ada satu lagi makanan yang diberikan kepada ahli syurga tapi berasaskan kepada keinginan ataupun apa yang disebut sebagai al-ishtiha. Keinginan manusia kepada makanan tersebut seperti mana? Seperti daging. Maka itu yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam menceritakan tentang persoalan makanan. Jadi maknanya makanan dan syurga besok ada dua sifat. Ada dua jenis, dua kategori. Pertama, sesuatu yang berasaskan kepada pilihan penduduk syurga, dan satu lagi yang berasaskan kepada keinginan penduduk syurga itu sendiri. Baik, maka disambung oleh Ar-Razi, kata dia, jika diperhatikan keadaan kita di dunia, kita bawalah mana kata gambaran makanan tadi bila mana kita makan semasa di dunia ni, maka kita akan mendapati apabila manusia dihidangkan dengan hidangan berupa buah-buahan dan daging, maka orang yang lapar akan cenderung untuk memakan daging, manakala orang yang sudah kenyang pula akan memilih buah-buahan. Maka lantas gambaran makanan yang terdapat di dalam syurga itu adalah berdasarkan kepada pemahaman manusia semasa di dunia, iaitu jenis makanan yang dimakan berasaskan pilihan ataupun keinginan manusia. Jadi Allah cerita tadi dalam persoalan tadi, dalam keadaan kalau kita bayangkan ataupun kalau kita gambarkan manusia yang ada di atas muka bumi ni, yang nak sebut kata kenapa makanan dekat syurga tadi ada yang bersifat pilihan dengan keinginan, maka umpamakan orang yang lapar. Atas muka bumi ni kita bagi dia mana kata dua pilihan makanan, sebelah ni mana kata buah, sebelah ni makanan yang berat lah, daging dan sebagainya. Baik. Jadi bila orang tadi dalam keadaan yang dah kenyang, maka dia akan cenderung untuk makan buah-buahan aja. Pasal dia tak larat lah makan daging tu, pasal dah kenyang sangat dah. Macam kita lah kadang-kadang dah banyak benda kenduri. Masuk hayam takat ni dah 5 buah mana kata 5 buah rumah dah makan nasi. Jadi pergi rumah ke-6 kita tak makan nasi dah. Kita akan makan benda-benda yang kalau ada bubur ke, ada benda-benda yang kata orang jangan tak makan aja. Pasal apa? Pasal dah kenyang. Maka kalau sekiranya orang tadi lapar, maka dia akan cenderung untuk memakan daging. Sopo itu jugalah maknanya dalam keadaan di syurga nanti, dalam keadaan ada makanan yang berbentuk pilihan dan ada yang berbentuk keinginan ataupun sesuatu yang menjadi keinginan manusia tadi. Maka itu yang disebut sebagai persoalan dalam bentuk apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Jadi diterangkan dulu oleh Imam Ar-Razi tentang persoalan jenis makanan. Jadi ada makanan sifat dia pilihan dan ada makanan yang sifatnya sebagai keinginan. Kemudian dihuraikan pula tentang kategori makanan yang pertama yang disebut sebagai yang berdasarkan kepada pilihan. Kemudian untuk lebih faham lagi tentang perkara ini, Ar-Razi menghuraikan kategori makanan yang pertama, iaitu makanan yang dimakan sebagai pilihan. Dalam keadaan maknanya kita pilih. Baik. Maka Ar-Razi menyatakan bahawa terdapat dua gambaran mengenai hidangan makanan yang tersebut. Pertama, buah-buahan yang terdapat di syurga sentiasa dihidangkan
di hadapan penghuni syurga, dan mereka berasa seronok kerana dapat memilih jenis buah-buahan yang dihidangkan, ataupun buah-buahan yang dihidangkan. Itu dalam keadaan pilihan tadi. Maknanya di antara keadaan syurga besok, penduduk syurga tadi sentiasa akan dihidangkan dengan berbagai jenis buah-buahan. Dihidangkan di hadapan mereka, maka dalam keadaan itu timbul keseronokan dalam diri kerana dapat pilih semua jenis buah-buahan yang dihidangkan. Dalam keadaan dia nak makan apa, boleh makan. Tak ada larangan, tidak ada sekatan, tidak ada kebimbangan, tidak ada ketakutan, dan segala jenis makanan yang bersifat buah-buahan terhidang di hadapan dia. Itu yang disebut sebagai persoalan yang pertama, dari segi pilihan. Jadi dihidangkan sentiasa, maka pilihlah mana kita nak makan. Baik, yang kedua, gambaran yang kedua yang sebut kata pilihan tadi ialah penduduk syurga dapat memetik buah-buahan dari pohonnya walaupun buah-buah tersebut terletak di penghujung ataupun yang disebut sebagai ru'us dahan pokok dan berjauhan daripada penduduk syurga. Yang kedua, gambaran kata pilihan tadi dalam keadaan maknanya penghuni syurga tu bila kata dia nak pilih makan buah, dia boleh petik buah yang ada di atas pokok. Walaupun mungkin pokok tu tadi berada dalam keadaan tinggi, buah tadi berada di hujung dahan ataupun mana kata dekat bahagian yang paling tinggi, maka ketika itu dia mampu untuk memetik, dia mampu untuk mana kata mendapatkan buah tersebut. Kalau sekiranya dia tidak, walaupun pokok tadi jauh, walaupun dahan pokok itu berada jauh daripada kedudukan mereka, lalu buah-buahan tersebut akan turun mendekati mereka ketika mana mereka kehendaki, walaupun mereka sedang berada dalam kedudukan bersandar, dalam keadaan tengah rehat, tengah mana kata tengah relax, tengah bersandar, terasa teringin kata nak makan, maknanya nak pilih kata nak makan buah tu, maka dia boleh petik, dia boleh ambil dia boleh mana kata dapatkan perkara yang tersebut. Maka itu yang disebut sebagai persoalan yang juga boleh dinyatakan dalam keadaan itu merupakan pilihan. Jadi kalau dia berasa nak pilih makan buah ni, maka boleh ambil bila-bila masa. Kalaupun tak dihidangkan, maknanya buah tadi atas pokok, boleh petik bila-bila masa, tak ada masalah. Baik. Maka ini menggambarkan bahawa buah-buah tersebut mudah diperolehi di syurga tanpa dihalangi oleh jarak maupun duri daripada sebahagian daripada pokok. Jadi bermakna tidak ada halangan. Tak payah nak pergi ambil tangga, tak payah nak cari galah. Mudah saja. Dalam keadaan kalau sekiranya itu yang menjadi pilihan kepada penduduk syurga tadi ketika mana dia nak makan buah-buahan yang ada di dalam syurga. Itu di antara persoalan yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam keadaan yang pertama, iaitu buah yang dimakan berdasarkan kepada pilihan. Baik. Maka Ar-Razi juga menjelaskan terdapat beberapa jenis buah-buahan syurga yang disebut dalam Al-Quran. Jadi bila nak makan buah tadi, buah apa yang ada ni? Nak makan buah dalam syurga tu dalam keadaan mudah, dalam keadaan senang, boleh pilih, tak ada nak risau, tak ada nak bimbang. Jadi apa buah yang ada dalam syurga ni? Maka Ar-Razi menjelaskan terdapat beberapa jenis buah-buahan syurga yang disebut di dalam Al-Quran. Antaranya tamar, anggur, delima, zaitun dan bidara. Itu di antara apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Dan di antara buah ini ada yang disebut secara khusus dan ada yang disebut secara umum. Di antara tadilah antaranya tamar, anggur, delima, zaitun dan juga buah bidara tadi. Maka ada di antara kategori ataupun jenis buah-buahan ini disebutkan secara khusus dan juga ada disebutkan secara umum. Di antaranya ketika mana Ar-Razi mengupas surah Yasin, surah yang ke-36 ayat yang ke-34. Ketika mana Ar-Razi menjelaskan bahawa buah tamar dan anggur disebut secara khusus kerana kedua-dua buah tersebut merupakan buah yang paling enak dan paling berkhasiat.
Maka itu yang disebut sebagai persoalan. Ketika mana Imam Ar-Razi menyebutkan di antara buah yang Allah sebut secara khusus ialah tamar dengan anggur. Ainab, ada tamar. Allah sebut maknanya dalam dalam Quran. Pasal apa? Maka dijelaskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi sebab dua-dua buah ini merupakan buah yang paling sedap dan yang paling berkhasiat. Ia mempunyai banyak manfaat dan juga merupakan buah yang sering dibawa keluar ataupun dieksport ke pelbagai tempat yang jauh. Maka itu di antara ciri-ciri tadi, nak sebut kata keistimewaan yang ada pada buah tadi. Di samping mana kata buah yang sedap, di samping ada banyak khasiat, maka dia juga merupakan buah yang banyak manfaat dan yang paling banyak dieksport ke luar negara. Tak tamar, macam-macam jenis tamar ada. Kemudian anggur, macam-macam jenis anggur ada. Maka itu yang disebutkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi ketika menjelaskan tentang kenapa tamar dan anggur disebut secara khusus. Kemudian begitu juga dengan buah delima ataupun ar-rumman dan juga tamar yang disebut sebagai ar-rutab. Maka kedua-dua jenis buah ini merupakan mempunyai perbezaan dari sudut rasa, bersifat panas dan sejuk, pohon yang kecil dan besar dan seumpamanya. Jadi itu yang disebut sebagai persoalan-persoalan yang menceritakan tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan buah-buahan yang akan dinikmati oleh penduduk mana kata syurga dalam keadaan contohnya delima dengan tamar yang disebut sebagai rutab ataupun jenis tamar yang dalam keadaan yang disebut sebagai rutab, di mana kedua-dua buah ini mempunyai perbezaan dari sudut rasa, sifat panas ataupun sejuk, dan pokoknya kecil ataupun besar dan seumpamanya. Maka itu yang disebut sebagai persoalan. Ini semua mengisyaratkan bahawa segala jenis buah yang terdapat di dalamnya dan manakala jenis buah-buahan lain yang turut disebutkan dalam Al-Quran seperti buah delima dan tin adalah sebagai pelengkap kepada jenis buah-buahan bagi menjelaskan gambaran bahawa setiap jenis buah-buahan akan ada di dalam syurga. Jadi bila Allah sebut lagi maknanya antaranya delima, buah tin dan seumpama yang Allah sebut buah-buahan ataupun yang tidak dijelaskan dengan maknanya perkhususan, maka menggambarkan bahawasanya semua jenis buah-buahan nanti akan berada di dalam syurga. Segala jenis buah, segala macam, mana kata buah yang kita pernah dengar ke, yang kita tak pernah dengar ke namanya, yang kita pernah jumpa ke tak pernah jumpa, dah tengok ke tak pernah tengok, maka semua tu akan ada di dalam syurga yang menjadi makanan yang bersifat pilihan kepada ahli syurga. Itu yang disebut sebagai persoalan yang pertama. Jadi makanan yang bersifat pilihan merujuk kepada apa yang Allah sebut sebagai buah-buahan. Baik. Kemudian berkenaan dengan kategori makanan yang kedua pula, iaitu makanan yang dimakan kerana keinginan. Jadi kita sebut tadi ada yang disebut sebagai makanan yang dimakan kerana pilihan kepada ahli syurga, dan ada juga makanan yang bersifat keinginan pada ahli syurga. Baik. Maka Ar-Razi menjelaskan bahawa hidangan berupa daging dihadirkan kepada penghuni syurga setelah mereka mempunyai sedikit keinginan bagi menikmati hidangan yang tersebut. Jadi dalam keadaan bila mana kata teringin, ada berhajat sikit nak makan daging, maka barulah daging tadi dihadirkan kepada penduduk syurga untuk dinikmati, untuk dimakan. Diriwayatkan apabila seseorang mukmin yang berada di dalam syurga melihat burung yang sedang terbang, lalu timbul keinginan dalam hatinya untuk memakan daging burung tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan daging burung tersebut dalam keadaan sudah dipanggang ataupun dimasak mengikut selera mereka. Dalam keadaan timbul keinginan tadi, duduk-duduk rehat tu, contohnya tengok burung lalu, dah teringin kata nak makan, tiba-tiba mari depan mata dah, siap masak, siap proses dah. Tinggal nak makan lagi aja. Ini yang disebut sebagai persoalan
keinginan tadi. Dalam keadaan yang makan pilihan tadi, buah-buah yang sentiasa dihidangkan. Tiba-tiba lah kot tengah-tengah makan buah tu tak. Tengok kata ada burung terbang, berasa kata nak makan, maka Allah menurunkan daging burung tersebut dalam keadaan sudah pun siap dipanggang ataupun dimasak mengikut selera penghuni yang nak makan daging burung yang tersebut. Baik. Mana kata perkara begini? Maka ini diperjelaskan dengan kupasan Imam Ar-Razi terhadap ayat yang terdapat dalam surah Al-Waqi'ah. Ayat yang ke-21 surah yang ke-56 ketika mana Allah menyatakan walahmi tayrim mimma yashtahun. Ayat tu Allah kata apa? Dan serta daging burung dari jenis yang mereka ingini. Dalam keadaan Allah kata mimma yashtahun. Maka itu yang disebut dalam keadaan sifat keinginan tadi. Dalam keadaan maknanya dan daging burung daripada apa yang mereka inginkan. Tadilah bila mana kita teringin nak makan, Allah datangkan. Teringin kata nak rasa, Allah jadikan. Burung tadi dalam keadaan dah dimasak, dah pun dalam keadaan sedia untuk dimakan untuk penduduk ahli penduduk syurga. Jadi ayat dalam surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-21 menjelaskan tentang perkara yang tersebut. Jadi daripada perkara ini maka Ar-Razi menyatakan bahawa ayat tersebut memberikan gambaran bahawasanya penduduk syurga nanti tidak maknanya akan berasa lapar walaupun daging burung dimakan semasa di dunia kerana laparnya seseorang. Jadi maksudnya bila mana kata dalam keadaan teringin tadi, maknanya penduduk syurga tu dia tidak berada dalam keadaan lapar. Dia tak berada dalam keadaan yang macam kita, mana kata rasa di dunia ni, bila kata mak lapar, teringin kata nak makan benda yang berat-berat. Daging ke nasi ke dan sebagainya. Jadi kalau kenyang mungkin kita boleh makan biskut aja. Ataupun makan buah aja. Tak? Maksudnya bila mana Allah sebut tadi dan serta daging burung daripada jenis-jenis yang mereka inginkan, maka maksudnya bahawasanya penduduk syurga tidak berasa lapar. Penduduk syurga dia tak berasa lapar langsung. Dia tak berasa dia tak berasa apa yang dia rasa semasa di dunia. Walaupun masa di dunia hari itu daging burung ni kebiasaannya dimakan kerana laparnya seseorang. Namun lafaz mimma yashtahun yang bermaksud dari jenis-jenis yang mereka inginkan adalah menjelaskan bahawasanya daging tersebut hanya dimakan kerana kemahuan dan keinginan dan bukan disebabkan oleh kelaparan. Situ yang menjelaskan tentang keadaan sifat penduduk syurga dia tak berasa lapar. Kerana apa? Kerana dia berasa kenyang. Jadi kadang-kadang dah berasa kenyang tu timbul keinginan tak? Kita kadang-kadang dah kenyang dah tapi teringin nak makan. Serupa itulah. Dalam keadaan penduduk syurga tadi dia tak berasa lapar, tapi kadang-kadang dia teringin nak makan daging burung, teringin nak makan itu makan ini, maka itu yang disebut sebagai makanan yang bersifat keinginan tadi. Jadi yang mereka nak makan tu pasal teringin, bukan pasal lapar. Bukan pasal mereka lapar, tapi lebih kepada kerana keinginan ataupun kemahuan. Itu yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi berdasarkan kepada ayat yang Allah sebut walahmi tayrim mimma yashtahun. Sebab itulah disebutkan tadi makanan di syurga tu atas dua bentuk, keinginan dan juga pilihan. Kenapa? Kerana penduduk syurga tu tidak berada dalam keadaan lapar. Dia tak ada dalam keadaan lapar, jadi kadang-kadang dia nak makan tu dia pilih nak makan, maka pilihan dia buah-buahan, dan kadang-kadang kalau dia teringin nak makan maka pilihan dia ialah daging-daging burung yang Allah sediakan kepada mereka. Baik. Kemudian Ar-Razi juga membawa hujah yang lain dalam menyatakan bahawasanya penduduk syurga tadi tidak berada dalam kelaparan, dan kalaupun mereka nak makan sesuatu makanan yang agak berat, maka itu hanyalah berdasarkan kepada keinginan dan kemahuan, tapi bukan disebabkan mereka lapar. Apa dia? Maka dibawa datang hujah dengan mengatakan bahawa kebiasaannya daging burung yang dimakan semasa di dunia ini adalah berdasarkan kepada dua keadaan.
Kata dia menggambarkan, nak sebut kata penduduk syurga ni tak lapar. Ya, walaupun mereka nak makan daging tadi bukan kerana nak makan tu pasal lapar, tapi kerana teringin, kerana nak makan tu aja. Tak lebih daripada tu. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan tentang antaranya ayat Allah tadi yang menyatakan tentang persoalan mimma yashtahun, apa yang mereka inginkan. Situ pun dah menjawab persoalan yang menyatakan bahawasanya penduduk syurga tidak lapar. Tapi kemudian Imam Ar-Razi mendatangkan hujah lain dalam memahamkan kita tentang persoalan yang disebutkan tadi. Kata dia, kebiasaannya kalau di atas muka bumi ni orang makan daging burung, maka ada dua sebab. Kata dia ada dua sebab. Ni pandangan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Pertama, untuk menikmati juadah yang tersebut. Memang untuk mana kata nak makan sungguh. Tak? Memang dia nak makan daging burung yang tersebut. Dan kedua, ada juga kadang-kadang orang tadi makan daging burung ni kerana apa yang disebut sebagai masalah pemakanan. Dia ada masalah dari segi kesihatan, dia ada masalah dari segi pemakanan. Maka dalam keadaan sebegini, seorang itu terpaksa memakannya atas arahan dan nasihat daripada doktor dan bukan kerana keinginan. Jadi dalam keadaan itu kadang-kadang dia terpaksa makan. Dia ada masalah kesihatan, doktor nasihatkan kena cari burung ini. Kena makan. Kita lah kadang-kadang ada orang mana kata ada masalah kesihatan, maka kena makan ikan itu, kena makan ikan ini. Jadi dia makan tu bukan pasal dia nak makan pun. Tapi kerana dah terpaksa dia kena makan. Serupa macam ni, macam daging burung tadi lah. Sebab yang kedua mungkin ada faktor kesihatan. Bila mana kata orang tadi ada penyakit, orang tadi ada satu masalah, maka doktor nasihatkan dia kena makan perkara itu, maka dia makan atas sebab nasihat, atas sebab ubat, bukan atas sebab keinginan. Jadi maknanya apa? Maka ini menjelaskan bahawasanya daging burung bukan hanya dimakan bagi menghilangkan lapar semata-mata, tetapi ia juga dimakan atas sebab-sebab tertentu seperti keinginan seseorang menikmatinya ataupun kerana keperluan perubatan. Itu di dunia lah. Tapi di akhirat bukan begitu sifat dia. Bermakna tidak ada kaitan dengan yang lain, melainkan hanya semata-mata keinginan penduduk syurga tadi untuk memakan makanan yang disebut sebagai yang bersifat pilihan ataupun yang bersifat maknanya keinginan. Itu yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam apa yang disebut sebagai penjelasan beliau tentang makanan. Jadi maknanya dalam syurga besok, orang yang ada dalam syurga tu dia nak makan. Jadi makan tu hanya berdasarkan kepada keinginan dan pilihan dia aja. Tapi dalam keadaan penduduk syurga, dia tidak akan berasa lapar. Dia tidak akan berasa macam mana kita rasa hari ni. Pagi lapar, tak ada makan kan, tengah hari kan lapar balik. Tak, baru makan tengah hari, petang kan lapar lagi. Tak ada makan malam, petang malam kan lapar lagi. Tak, asyik lapar sesaja. Dalam keadaan maknanya itu kita di atas muka bumi ni. Maka di akhirat kelak lapar tadi tak ada, tapi makanan tadi dihidangkan juga atas sebab untuk memenuhi pilihan dan keinginan ahli syurga. Baik. Maka Ar-Razi juga menjelaskan bahawa hikmah kedua-dua kategori makanan tersebut dipilih dan disebut dalam Al-Quran kerana buah-buahan dan daging merupakan jenis makanan yang terbaik. Kenapa Al-Quran sebut buah dengan daging ni? Sedangkan banyak lagi makanan yang boleh Allah sebut. Banyak lagi sifat bentuk makanan yang boleh Allah nyatakan dalam Quran, tapi kenapa Allah gunakan wafakihatin walahmin? Tak? Buah daging. Pasal apa? Jadi kadang-kadang kita baca tu, kadang-kadang ya kita tak fikir kot. Kerana kita baca aja. Tapi Quran menjelaskan tentang ada sebab. Baik, apa dia? Sebab dia antaranya kata Imam Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahawasanya ini merupakan di antara jenis makanan yang terbaik. Tak? Buah-buahan. Tak? Daging. Tak? Ini benda-benda yang bukan mana kata orang semua boleh makan. Kadang-kadang rega dia mahal. Kadang-kadang
Ya, harganya tak mampu untuk kita nak makan. Tengok aja boleh, makan tak boleh. Tak, kalau nak tunggu pun kadang-kadang ada hari-hari tertentu je lah kot. Nak merasa kata makan daging, nak merasa kata makan ya jenis-jenis buah-buahan yang ada tu. Tak, jadi kena ketika itulah Allah menceritakan dalam Quran tentang persoalan makanan yang berbentuk buah-buahan dan juga daging. Nak beri gambaran bahawasanya buah ini merupakan buah yang makanan yang terbaik dan merupakan makanan bagi golongan yang disebut sebagai golongan-golongan yang mewah. Golongan yang ada reta. Orang yang boleh ada duit dia bolehlah makan daging lembu. Yang apa yang lembu Jepun tu yang sekilo tak berapa ratus harga. Nak sebut pun tak tahu apa namanya. Tak. Maknanya dalam keadaan orang yang ada duit je. Tak. Kita tak boleh makan benda tu pasal kita tak mampu, kita tak berupaya. Jadi Allah sebutkan daging dan buah-buahan tadi untuk memberikan gambaran bahawasanya inilah yang terbaik yang dipersembahkan kepada golongan ahli syurga, dan inilah makanan golongan yang mempunyai keistimewaan, orang yang punya kemewahan, orang yang punya kekayaan, orang yang punya kemampuan dan seumpamanya. Dan di samping itu, ia juga merupakan jenis makanan yang paling tepat bagi menggambarkan kenikmatan dan kelazatan yang terdapat di dalam syurga serta menafikan wujudnya rasa lapar di kalangan penghuninya. Dan kalau nak sebut kata inilah maknanya makanan yang dalam keadaan yang paling tepat untuk kita menggambarkan kenikmatan dan kelazatan makanan yang ada di dalam syurga. Segala macam jenis buah, segala macam jenis apa yang disebut sebagai daging. Di samping dalam keadaan walaupun penduduk syurga tadi tak lapar, walaupun mereka tak berasa maknanya kelaparan, tetapi tak diberikan juga. Ini kerana mereka tidak berhajat lagi untuk menjaga kesihatan mereka kerana jasad mereka kekal di dalam syurga. Sebab apa katakan kita tak lapar tadi? Pasal dalam keadaan kebiasaannya bila lapar tadi kita perlu makanan kerana untuk menjaga kesihatan dan diri kita. Takut bila mana kita tak makan jadi lemah, jadi letih, penyakit senang masuk, pensan dan sebagainya lah. Tak. Tapi di akhirat pasal apa kata penghuni syurga tadi mana kata tak lapar dan dia tak berhajat kepada mana kata makanan tadi, ataupun dia tak lapar dalam keadaan makanan tadi pun pilihan dia, ataupun hanya berdasarkan kepada hajat dia saja ataupun keinginan dia saja, kerana di sana penduduk syurga tidak lagi berhajat untuk menjaga kesihatan. Kenapa? Kerana apa yang mereka ada kekal sampai bila-bila. Kita di atas muka bumi ni kena hajat nak jaga kesihatan. Tak tu yang kita pergi buat itu, buat ini. Pasal apa? Nak jaga kesihatan. Sebab bila sihat mudah-mudahan kekal apa yang boleh kita buat. Kekal kita bertenaga. Kekal kita boleh buat itu, buat ini. Pasal kalau tak sihat payah sikit. Tak? Tapi di akhirat maka tak ada lagi keperluan untuk menjaga kesihatan kerana jasad mereka kekal dalam bentuk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Ar-Razi lagi bahawa bila Allah menyebutkan buah-buahan dan daging dalam syurga sebagai makanan yang dimakan oleh penduduk syurga, maka ia bukanlah hanya semata-mata untuk dimakan sama ada yang berbentuk pilihan ataupun keinginan, tetapi juga untuk tujuan memuliakan penduduk syurga. Kemuliaan penduduk syurga tadi ketika mana diberikan makanan yang terbaik. Buah diberikan bermacam-macam buah, daging diberikan dalam keadaan yang kita kata tadilah. Ni dua jenis makanan yang terbaik, dua jenis makanan yang sifatnya susah nak dapat, ataupun bukan semua orang boleh berasa kata nak makan. Maka itu yang dihidangkan kepada penduduk syurga atas tujuan untuk sebagai menunjukkan kemuliaan mereka. Bagaimana kita juga memuliakan orang tak? Bila kita kata buat majlis ada tetamu yang kita muliakan, maka makanan dia kadang-kadang lain daripada makanan orang lain. Dia tak sama. Kalaupun mana kata sama tapi bentuknya berbeza, orang lain mungkin kena ambil buffet, dia kena beridang. Kenapa? Kerana kemuliaan tadi. Tak, kerana sifat memuliakan. Maka serupalah dalam keadaan maknanya penduduk syurga tadi lalu diberikan makanan
Maka bukan semata-mata untuk mana kata dimakan atas dasar keinginan atau atas sifat mana kata pilihan, tapi lebih kepada bertujuan untuk memuliakan penduduk syurga. Bermakna makanan yang ada itu pun bagus, yang cantik, yang elok, yang terbaik, bermakna orang yang akan menikmati itu juga sama macam makanan tadi. Bermakna dari segi sifat. Makanan yang terbaik bermakna orang tu orang yang terbaik. Makanan yang paling elok, maka orang tu orang yang paling elok. Makanan yang paling bagus, maka orang tadi merupakan orang yang ada kemuliaan dan keistimewaan. Sebagaimana juga yang kita biasa buat. Semasa mana kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini, kita membezakan, kita mengasingkan, kita mana kata meletakkan sifat berbeza di antara mana kata makanan tadi pada tetamu yang kita jemput, walaupun dalam keadaan tetamu yang mana kata kita kata tetamu terhormat makannya lain, tamu biasa makannya lain juga. Bukan kerana apa, kerana kemuliaan tadi. Begitulah dalam syurga pun begitu juga. Dalam keadaan kenapa diberikan makanan-makanan yang sifatnya yang sifatnya sedemikian, kerana antaranya itulah ada untuk tujuan memuliakan. Walaupun kita sebut tadi, kata Imam Ar-Razi, mereka tidak lapar, mereka tidak berasa mana kata nak makan, tetapi dalam keadaan diberikan sebagai pilihan dan kerana memenuhi hajat dan keinginan, kerana sifat manusia tadi begitulah. Kerana apa yang ada di akhirat, maka dia serupa macam kita berada di atas muka bumi ni. Cuma bezanya di sana mudah. Kita kadang-kadang teringin nak makan sesuatu, kadang-kadang kena pergi cari. Kadang-kadang dah cari tak jumpa pula. Teringin kata nak makan mi mamak, pergi-pergi kedai mamak tak ada. Cuti. Tak dapat dah makan. Walaupun teringin. Tapi nak kira kata di akhirat, bila ada keinginan tadi maka dia terus dapat. Tak ada masalah. Tak ada halangan, tidak ada sekatan. Jadi nak tunjukkan kepada kemuliaan tadi, dalam keadaan mudahnya, dalam keadaan mereka dilayan, mereka diberikan segala macam kemahuan, mereka diberikan segala macam hajat yang mereka perlukan dari sudut makanan dan minuman. Itu yang disebut oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam menjelaskan tentang persoalan makanan dan minuman. Baik. Kemudian nanti akan kita bincangkan pula, kadang-kadang kalau kita lihat di dalam persoalan yang berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan jumpa ayat yang mana Allah menyebutkan buah dulu baru daging. Perasan tak? Kalau kita baca Al-Quran tak? Kita baca ayat Quran ni, kadang-kadang bila Allah sebut kata buah dulu baru daging. Makan, maknanya seolah-olah makan buah dulu baru makan daging. Maknanya pasal apa? Tak? Dan kita faham dah bila mana kata Allah meletakkan sesuatu kalimah atau menggunakan maknanya kalimah tadi dalam Quran, meletakkan kalimah tadi di tempat yang sesuai, maka di situ ada perkara yang Allah nak tahu, nak beritahu pada kita. Kerana Allah tak letak saja-saja. Tak, bukan saja suka kata letak buah dululah baru letak kalimah daging. Letak kalimah ni dululah baru letak kalimah ni, tak ada. Kerana susunan Quran tadi sebenarnya memberikan sesuatu pemahaman dan juga sesuatu makluman kepada kita. Jadi dalam soal menceritakan tentang makanan tadi yang disebut sebagai makanan pilihan buah, kemudian makanan yang bersifat keinginan daging. Jadi Allah menyatakan dalam mana kata Al-Quran berkaitan dengan persoalan Allah mendahulukan kalimah buah, kemudian baru menyatakan kalimah daging. Jadi timbul persoalan dalam masalah ini yang nanti akan kita bincangkan pandangan ataupun penjelasan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam persoalan mengapa buah-buahan disebut terlebih dahulu berbanding hidangan daging dalam Al-Quran. Kenapa? Dan kita akan bincang juga tentang persoalan yang kadang-kadang menjadi sedikit persoalan yang difahami oleh sebahagian daripada kita yang melihat bahawasanya ada sesuatu yang kita sebut sebagai persoalan perkara nak kena makan buah dulu sebelum kita makan sesuatu makanan.
Biasanya tak, kalau kita mana kata pergi mana-mana pun, ataupun kalau sekiranya ada buah ke dan juga ada hidangan, contoh kata nasi ke, jadi kita makan mana kata buah dulu, kemudian baru makan nasi. Dan setengah daripada kita melihat ia merupakan sesuatu yang disebut sebagai sunnah. Tapi apakah ia sebenarnya sunnah ataupun tidak, juga akan nanti kita bincangkan di dalam persoalan yang berkaitan dengan perkara yang berkaitan dengan apa yang dinamakan sebagai kenapa Al-Quran mengungkapkan kalimah buah-buahan terlebih dahulu sebelum mengungkapkan ataupun lepas itu baru menggunakan kalimah daging dalam ayat-ayat yang menceritakan di antara persoalan yang merupakan makanan kepada penduduk ahli syurga, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk kita menyambung membincangkan sebahagian lagi daripada penjelasan yang dikemukakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam menceritakan tentang persoalan yang pertama, iaitu makanan yang dimakan oleh penduduk ahli syurga, dan kita akan menyambung tentang persoalan yang berkaitan dengan minuman pula yang akan diminum oleh ahli syurga selepas kita membincangkan persoalan yang berkaitan dengan makanan ini, insya-Allah. Jadi untuk itu sama-sama kita tangguh pertemuan pada malam ini dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr.